Nisa binti Muhammad Hadi daripada kelas 4K. Pada hari ini, saya akan menerangkan mengenai unsur peralihan. Di dalam tajuk unsur peralihan ini juga, saya akan menerangkan 3 aspek penting, iaitu kedudukan unsur peralihan di dalam jadual berkala. Yang kedua, ciri-ciri keistimewaan beberapa unsur peralihan. Dan yang ketiga, unsur peralihan di dalam industri. Baiklah, kita pergi kepada tajuk yang pertama dulu ya, iaitu kedudukan unsur peralihan di dalam jadual berkala. Kita sedia maklum dan tahu bahawa unsur peralihan juga dikenali sebagai logam peralihan. Ia terletak di antara kumpulan 2 dan kumpulan 13 seperti dalam gambar rajah di bawah. Okey, antara contoh unsur peralihan ialah kuprum, ferrum, zinc dan mangan. Okey, unsur peralihan juga mempunyai sifat-sifatnya yang tersendiri, iaitu ini. Yang pertama, ia merupakan pepejal dan permukaan yang berkilat. Kedua, ia bersifat keras. Bersifat keras dekat sini ialah susah untuk dipotong. Okey, makna bersifat keras lebih keras daripada kumpulan 1 dan kumpulan 2. Seterusnya kita pergi dekat sini. Mempunyai ketumpatan yang tinggi. Kita sedia maklum bahawa ketumpatan berkait rapat dengan air. Ada yang mempunyai ketumpatan yang rendah, ada mempunyai ketumpatan yang tinggi. Ketumpatan yang rendah merupakan bahan tersebut akan terapung di atas air, manakala ketumpatan yang tinggi, bahan tersebut akan tenggelam. Jadi, kita dapat lihat bahawa unsur peralihan merupakan ketumpatan yang tinggi. Seterusnya kita pergi kepada mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Mengapakah ia mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi? Okey, ia mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi kerana tarikan antara logam adalah sangat tinggi. Jadi, untuk memisahkan tarikan antara logam tersebut, perlulah mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi dan dapatlah ia dipisahkan. Okey, dapat dipecahkan. Seterusnya kita pergi kepada bersifat mulur dan mudah ditempa. Bersifat mulur dekat sini adalah ia mudah ditarik. Contoh ya, kalau kita tengok dekat kabel elektrik, kita potong wayarnya, kita akan dapat lihat biasanya kuprum lah. Itulah benda yang ada dekat dalam wayar tersebut. Mulur, bersifat mulur. Seterusnya ia mudah ditempa. Mudah ditempa adalah bermaksud mudah diketuk. Sebagai contoh, untuk membuat parang contohnya, kita perlu ketuk dia untuk menjadikan ia mendapat bentuk seperti parang. Itulah dikatakan sebagai mudah ditempa ataupun mudah diketuk. Okey, kita refresh balik apa benda yang kita dah belajar. Maksud saya, apa benda yang saya telah terangkan. Okey, unsur peralihan. Kita dah belajar mengenai tajuk 1, iaitu kedudukan unsur peralihan di dalam jadual berkala. Okey, seterusnya kita akan pergi ke tajuk yang kedua, iaitu ciri-ciri keistimewaan unsur peralihan. Okey, begitu dengan seterusnya yang ketiga. Okey. Okey, sekarang kita berada di dalam tajuk yang kedua, iaitu ciri-ciri keistimewaan beberapa unsur peralihan. Okey, ciri-ciri keistimewaan beberapa unsur peralihan ini ada 4. Yang pertama, unsur peralihan bertindak sebagai mangkin. Persoalannya, apakah itu mangkin? Mangkin ialah keadaan mempercepatkan sesuatu tindak balas yang berlaku. Contohnya, ferrum akan digunakan di dalam proses Haber untuk membentuk amonia. Yang kedua, unsur peralihan juga berupaya membentuk ion-ion yang berwarna. Okey, saya akan tunjukkan contoh-contohnya. Okey. Ini adalah contoh bagi ion-ion yang berwarna. Okey, pertama ialah ion kuprum 2 yang berwarna biru. Kedua ialah ion kromium 3 berwarna hijau, ion dikromat 6 berwarna jingga, ion mangan 2 berwarna merah jambu, ion manganat 7 berwarna ungu, ion ferrum 2 berwarna hijau, and the last one is
ion ferrum 3 berwarna perak. So, itu adalah contoh-contoh bagi ion yang berwarna. Seterusnya, unsur peralihan ini juga mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Nak tahu contoh-contohnya? Okey, ini adalah contoh-contohnya. Pertama, kita pergi kepada kromium. Kromium ada nombor pengoksidaan positif 3 dan positif 6. Seterusnya, kita pergi kepada mangan. Mangan ada positif 2, positif 4, positif 7. Okey, kita pergi yang ketiga. Ketiga apa? Ferrum. Ferrum ada positif 2, positif 3. Dan akhir sekali ialah kuprum, positif 1, positif 2. Okey, yang saya tunjuk ni ialah sebatian. Sebatian yang dibentukkan daripada nombor pengoksidaan di sebelah sini. Di tengah-tengah ni. Okey. Selain daripada itu, unsur peralihan juga berupaya membentuk ion-ion yang kompleks seperti di dalam gambar rajah di bawah. Okey. Kita refresh balik apa yang telah saya terangkan, okey. Kita dah belajar tajuk yang pertama, iaitu unsur peralihan di dalam jadual perkala. Yang kedua pun kita dah belajar apa ciri-ciri keistimewaan beberapa unsur peralihan. Jadi kita akan masuk kepada tajuk yang ketiga, iaitu unsur peralihan di dalam industri. Okey, sekarang kita berada di dalam tajuk yang ketiga, iaitu unsur peralihan di dalam industri. Okey, sebenarnya unsur peralihan ini memberi impak yang sangat positif di dalam industri. Okey, pertama, ia bertindak sebagai mangkin. Okey, di dalam tajuk yang kedua saya telah menerangkan apakah maksud mangkin itu. Jadi sekarang saya akan memberitahu 4 contoh yang digunakan sebagai mangkin di dalam industri. Pertama ialah ferrum, digunakan di dalam proses Haber untuk menghasilkan amonia. Yang kedua ialah platinum yang digunakan di dalam proses Ostwald untuk menghasilkan asid nitrik. Yang ketiga ialah vanadium oksida yang digunakan di dalam proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik. Dan yang terakhir ataupun yang keempat ialah nikel atau platinum yang digunakan di dalam proses penghidrogenan minyak sayuran untuk menghasilkan margarin. Okey, kita pergi yang kedua, iaitu pembuatan alloy. Pembuatan alloy ini ialah apabila unsur peralihan bergabung dengan logam seperti zinc ataupun aluminium untuk menghasilkan alloy yang keras, kuat serta tahan daripada hakisan. Okey. Yang ketiga ialah pembuatan barangan logam. Okey, unsur seperti aluminium dan kuprum digunakan untuk menghasilkan logam yang selalu digunakan untuk kehidupan seharian. Contoh lain, okey. Contoh lain selain daripada ini ialah ferrum. Ferrum digunakan untuk menghasilkan jambatan. Hal ini kerana ferrum yang bersifat keras sesuai untuk dijadikan jambatan. Okey, ferrum apabila ditambahkan dengan karbon akan menghasilkan keluli. Okey. Yang keduanya ialah titanium. Okey, bukan titanium tapi titanium digunakan untuk menghasilkan cat kerana sifatnya yang bukan mudah menghakis. Okey, kalau titanium itu bersifat mudah menghakis, ia tidak boleh dijadikan cat kerana proses pengaratan akan cepat berlaku. Jadi, titanium merupakan sifat yang bagus untuk menghasilkan cat kerana ia bersifat bukan mudah terhakis. Okey. Yang ketiga, mangan digunakan untuk menghasilkan cermin yang berwarna. Okey. Sebagai contoh, ia selalu terdapat di dalam masjid ataupun di dalam rumah. Okey. Dengan berakhirnya tajuk ketiga pada hari ini, pada video kali ini, maka berakhirlah saya punya video untuk tajuk unsur peralihan. Terima kasih saya ucapkan dan saya lupa saya nak cakap terima kasih dan saya ingin minta maaf
jika ada kekurangan daripada saya. Dan sebelum saya tamatkan video ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun, iaitu makan roti dengan gaya walau waktu pagi belajar mengira. Kemaafan dipinta daripada saya andai tersalah kata bicara. Sekian, terima kasih.